Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak ustazah semua dalam kelas ustazah PDPR pada hari ini. Mata pelajaran ulum syariah. Okey, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, untuk mengambil keberkatan, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, hari ini ustazah untuk tajuk akidah, ustazah akan membawa tajuk kudrah, masih lagi tajuk kudrah, sambungannya. Jadi hari ini ustazah tak ada banyak untuk memberi latihan ataupun nota, cuma ustazah nak ulang semula berkaitan dengan kudrah Allah Ta'ala. Apa itu kudrah? Okey, sebelum itu ustazah harap anak-anak ustazah semua faham sifat wajib bagi Allah tu ada 20. Jadi sifat kudrah ini adalah salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Okey. Kudrah maksudnya Allah Maha berkuasa. Kudrah maksud dia Allah Maha berkuasa. Okay. Jadi untuk melihat lagi bukti, untuk membuktikan Allah ini berkuasa, ustazah bawa satu cerita tentang Nabi Ibrahim yang memohon pada Allah. Dia nak melihat bagaimana Allah menghidupkan dapat menghidupkan benda yang dah mati. Sama ada makhluk ciptaan Allah yang sudah mati, bagaimana untuk Allah menghidupkannya. Okey. Dalam buku teks anak-anak ustazah semua ada juga cerita ni, tapi ustazah dah salin semula dekat sini untuk memudahkan kita. Dekat sini ustazah tak perlu melihat buku teks lagi. Okey. Jadi pada suatu ketika kita teruskan cerita Nabi Ibrahim ni ya. Okey, pada suatu ketika Nabi Ibrahim telah berdoa dan bermunajat. Dia bermunajat kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim bermunajat dengan berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan kembali makhluk-makhlukmu yang sudah mati." Jadi dekat sini Allah Nabi Ibrahim meminta Allah tunjukkan kekuasaan Allah, bagaimana Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Maka Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Baginda diarahkan untuk menangkap 4 ekor burung. Untuk menangkap 4 ekor burung. Kita lihat apa yang Allah akan suruh Nabi Ibrahim pula buat untuk 4 ekor burung tersebut. Okey. Setelah menangkap 4 ekor burung tersebut atas arahan Allah Ta'ala, maka Nabi Ibrahim memerhatikan dan dia meneliti keempat-empat ekor burung tersebut. Dia meneliti, mungkin dia melihat ada kaki burung, kepak burung, mana dia meneliti tubuh burung tersebut. Okey. Jadi Nabi Ibrahim telah memotongkan menjadi berkeping-keping 4 ekor burung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim telah mencampurkan keempat-empat ekor burung tersebut menjadi 4 bahagian. Jadi bermakna dekat sini Nabi Ibrahim telah mencampurkan, dia dah kerat memotong berkeping-keping burung tersebut. Kemudian dia dah tak tahu mana kaki, mana kepak, semua tubuh yang telah dipotong, tubuh burung tersebut yang telah dipotong, Nabi Ibrahim dah campurkan. Jadi bermakna kalau dah campur-campur, makna tak tahu mana yang mungkin burung pertama, kedua, ketiga, keempat. So jadi dekat sini Nabi Ibrahim telah membahagikan kepada 4 bahagian. Dekat sini burung, kalau makhluk ciptaan Allah tidak mungkin dapat
menghidupkan benda yang mati. Jadi seterusnya kita lihat apa akan berlaku. Okey, setiap bahagian diletakkan, setiap bahagian burung yang 4 ekor tadi yang dibahagikan kepada 4 itu diletakkan di atas puncak 4 buah bukit. Bukit ni bukan yang dekat tetapi jauh-jauh semua ni. 4 bukit sebab Nabi Ibrahim nak letakkan keempat-empat bahagian tubuh burung yang telah dicampur adukkan, yang dicampur-campur, kepingan burung yang telah dicampur-campurkan. Okey. Jadi bukit yang Nabi Ibrahim letakkan bahagian-bahagian burung tersebut adalah jauh, tak dekat antara satu sama lain. Okey. Setelah itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim memanggil memanggil burung-burung yang mati tu. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang mati tu. Kemudian apa yang berlaku dan ustazah semua, dengan keizinan Allah Ta'ala dan dengan kekuasaan Allah Ta'ala, maka burung itu telah datang berterbangan kepada Nabi Ibrahim. Jadi keempat-empat tu terbang, keempat-empat ekor burung tersebut terbang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan yang sempurna bernyawa. Sebagaimana yang awal-awal Nabi Ibrahim telah menangkap dia. Dekat situ anak-anak semua lihat dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan keizinan Allah Ta'ala, burung itu dapat dihidupkan kembali. Masih bernyawa lagi. Itu dekat sini kita boleh nampak kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah menghidupkan benda-benda yang sudah mati. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat juga kekuasaan Allah dalam cerita tersebut. Yang pertama iaitu dapat mencantumkan tubuh burung yang telah dipotong berkeping-keping. Nabi Ibrahim telah memotong tubuh burung tadi berkeping-keping. Kemudian yang kedua, dapat mengembalikan semula nyawa atau menghidupkan burung tersebut. Kita boleh lihat kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala menghidupkan benda ataupun burung yang telah mati. Jadi kat sini Ustazah harap anak-anak Ustazah faham dengan cerita yang Ustazah bawakan pada ini untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah terhadap haiwan tersebut. Haiwan yang telah mati tadi. Okey. Ustazah harap dekat sini anak-anak Ustazah ni nanti dapat memahami tajuk cerita yang berkaitan dengan sifat kudrah, iaitu Allah Maha berkuasa. Okey. Seterusnya kita masuk pada ibadah. Ibadah tentang solat fardu lagi. Tetapi hari ini Ustazah nak terangkan apa maksud-maksud ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam sifat bukan sifat dalam solat fardu. Awak anak-anak Ustazah semua akan jumpa perkataan-perkataan ini dalam tajuk solat fardu. Dalam buku teks anak-anak Ustazah semua ada perkataan-perkataan ini. Mungkin anak-anak Ustazah tidak jelas, tidak faham apa perkataan-perkataan tersebut. Okey. Jadi istilah atau perkataan yang ada digunakan dalam tajuk solat fardu, yang pertama iaitu mukallaf. Apa itu mukallaf? Artinya orang yang berakal dan yang wajib menanggung hukum syarak. Mukallaf itu apa maksud mukallaf tu? Okey, seterusnya yang kedua, tumakninah. Apa itu tumakninah? Contoh dalam perbuatan dalam solat ada tumakninah. Artinya berhenti sebentar. Sujud serta tumakninah, rokok serta tumakninah. Di situ dia akan sebut serta
Nina. Iaitu kalau dah tumak tu dekat sini maksud dia berhenti sebentar. Seterusnya membaca at-ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang kita tak tahu apa itu, dia cuma sebut membaca ta'awuz. Okey, seterusnya yang keempat iaitu istiqalat. Apa maksud istiqalat? Istiqalat iaitu takbir ketika berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Takbir. Itu dia dipanggil istiqalat. Okey, yang terakhir iaitu niat. Niat maksud dia dekat sini iaitu lintasan di dalam hati. Sebab tu kata kalau niat mestilah berada di dalam hati. Contoh kalau kita nak niat solat fardu, tak kira lah solat apa anak-anak ustazah nak buat, dalam dekat mulut tu kita sebut usolli. Itu cuma membantu sahaja niat kita di dalam hati. Itu lafaz. Kita sebut nawaitu usolli fardhu zuhri, itu adalah lafaz, bukan niat. Niat adalah di dalam hati, iaitu sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu yang dikata niat. Itu mestilah niat kita bercakap di dalam hati, bukan bercakap perkataan daripada dekat mulut kita. Sebab dalam solat kita tak boleh menggunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Mesti dah dalam bahasa Arab. Kalau di dalam hati tak mengapa. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi ustazah nak ustazah harap berharap juga anak-anak ustazah semua hari ini faham apa yang telah ustazah terangkan tentang istilah-istilah yang ada di dalam tajuk solat fardu. Ini kelima-lima ni semua perkataan ni ataupun istilah di dalam solat fardu ni memang ada. Kalau anak-anak ustazah semua buka buku teks akan nampaklah perkataan-perkataan tersebut. Okey, jadi tugasan anak ustazah semua keluarkan di dalam PDF, kemudian tampalkan sahaja dalam buku nota ikut mata pelajaran akidah, untuk akidah dan ibadah untuk ibadah. Ustazah harap anak ustazah semua kita dapat berjumpa pada minggu yang akan datang untuk PDPR kita. Jadi untuk kali ini tak ada latihan menjawab soalan. Okey, akhir sekali ustazah ucapkan anak-anak ustazah semua jaga diri, jaga kesihatan. Okey, kemudian dan buat ulang kaji apa yang telah belajar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.